Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahyi bin Ahmad Fauzi, nombor matrik 276588. Jadi untuk tugasan yang ketiga ini, saya ambil soalan nombor 1, ialah pilih antara salah satu terminologi, iaitu akad, mitad, al-had, al-wa'ad. Okey, saya memilih al-wa'ad sebagai saya punya tugasan bagi soalan ini. Dengan kemodenan dan kemajuan yang dicapai oleh umat manusia dalam pelbagai aspek kehidupan, konsep janji dan kontrak yang sebelum ini terletak dalam ruang lingkup moral dan kehidupan sosial budaya menjadi lebih kompleks dalam industri kewangan Islam daripada kewajipan moral dan sosial semata-mata yang membayangkan komitmen yang dibuat oleh seorang kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang sebenar atau lisan tertentu yang bermanfaat kepada pihak kedua. Janji atau wa'ad kini menjadi suatu undang-undang yang ada dalam perbankan Islam. Al-wa'ad bermaksud janji, iaitu ungkapan kesanggupan seseorang atau sekumpulan orang mengenai perkara tertentu. Wa'ad boleh dijelaskan sebagai komitmen yang dibuat oleh seorang kepada yang lain untuk melakukan lisan tertentu yang bermanfaat kepada pihak kedua, atau cadangan lisan yang dibuat oleh seseorang untuk melaksanakan sesuatu kepada faedah orang lain. Hukum-hukum al-wa'ad dalam Islam. Terdapat 3 hukum al-wa'ad dari sudut pandangan Islam yang akan dibincangkan seperti berikut. Okey, yang pertamanya adalah haram, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah mubah. Kita pergi kepada haram. Haram iaitu larangan. Sesiapa yang berjanji, yakni diri sendiri atau dengan orang lain, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, ialah dilarang menunaikannya. Hakikatnya adalah wajib bagi seseorang individu untuk mengelak daripada tindakan tersebut. Kita pergi yang kedua, ialah wajib. Barang siapa yang berjanji melakukan sesuatu yang difardukan oleh agama seperti menjalankan kewajipan sebagai seorang Muslim, maka hendaklah dia menepati janji tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah mubah, iaitu perkara yang dibolehkan. Individu yang berjanji untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam, hendaklah ia berusaha untuk menunaikannya. Secara ringkas, hukum janji termasuk dalam kategori mubah, iaitu dibolehkan. Ini berdasarkan mesej umum Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan menepati janji. Atas dasar ini, setiap individu Muslim boleh membuat janji yang baik kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Walau bagaimanapun, individu tersebut mesti menepati janjinya kerana ia menjadi penentu kepercayaan dalam hubungan sesama manusia. Seterusnya adalah konsep al-wa'ad dalam perbankan Islam. Secara amnya, janji berdasarkan oleh satu pihak yang mengikat telah digunakan dalam banyak produk perbankan Islam yang berasaskan kontrak jualan, yakni bei, pajakan iaitu ijarah, dan perkongsian syirkah. Janji atau wa'ad dalam aspek perbankan Islam mempunyai fungsi berikut. Pertama, wa'ad untuk menunjukkan komitmen pihak untuk menyelesaikan transaksi mengikut niat muktamad mereka. Sebagai contoh, dalam jualan murabahah kepada pemesan belian, pelanggan akan memberikan aku janjinya untuk membeli aset yang pada mulanya dia meminta bank untuk membelinya daripada pembekal bagi pihaknya. Yang kedua, wa'ad digunakan dalam perbankan Islam sebagai dokumen tambahan kepada perjanjian induk atau biasanya dikenali sebagai aku janji pembelian, iaitu alternatif kepada option jual. Terdapat juga aku janji jualan oleh bank walaupun ia jarang digunakan dalam transaksi perbankan Islam. Sebagai contoh, dalam al-ijarah thumma al-bai' aitab,
Pelanggan berjanji untuk membeli aset pada akhir tempoh ijarah, iaitu pajakan untuk harga yang dipersetujui. Yang ketiga, wa'ad sebagai teknik pengurungan risiko sekiranya berlaku pelanggaran atau kerugian keseluruhan. Janji yang mengikat menjadi perlu untuk mengurus dan mengurangkan risiko bank sekiranya berlaku keingkaran pelanggan atau jumlah kerugian aset tersebut. Sebagai contoh, keingkaran berturut-turut dalam ijarah tuma al-bai' akan melibatkan pengambilan semula dan kemudian penjualan aset dalam lelongan awam. Baik, sekarang kita terus kepada aplikasi konsep al-wa'ad dalam perbankan Islam. Ada beberapa aplikasi konsep al-wa'ad dalam perbankan Islam yang boleh kita pelajari di sini. Yang pertama adalah musyarakah mutanakisah, iaitu perkongsian. Yang kedua, murabahah, iaitu urus niaga melibatkan pertambahan modal atau keuntungan. Yang ketiga, ijarah, yakni pajakan. Dan yang terakhir sekali ataupun yang keempat adalah takaful insurans Islam. Dalam musyarakah mutanakisah, iaitu perkongsian, uraiannya adalah pihak yang ingin membentuk usaha sama mengikut prinsip syariah boleh mempertimbangkan untuk membentuk usaha sama tersebut berdasarkan konsep musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah bermaksud suatu bentuk perkongsian di mana salah satu rakan kongsi berjanji untuk membeli bahagian ekuiti rakan kongsi yang lain secara beransur-ansur sehingga hak milik kepada ekuiti dipindahkan sepenuhnya kepadanya. Yang kedua adalah murabahah. Urus niaga melibatkan pertambahan modal atau keuntungan. Murabahah bermaksud pertambahan modal atau keuntungan. Sejahtera-ikannya ini ialah jenis jualan tertentu di mana penjual mendedahkan kos pemerolehan komoditi dan keuntungan. Yang ketiga adalah ijarah, iaitu pajakan. Ijarah merujuk kepada kontrak ataupun perjanjian di mana pemberi pajak memajakkan asetnya kepada pemajak dengan sewa yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Dan yang keempat adalah takaful, iaitu insurans Islam. Insurans Islam ialah istilah yang digunakan untuk takaful, iaitu satu bentuk insurans berasaskan prinsip kebersamaan dan kerjasama, merangkumi elemen tanggungjawab bersama, kepentingan bersama dan perpaduan. Baik, jadi kesimpulan yang boleh dirumuskan adalah apabila melakukan ijtihad dalam membenarkan permohonan wa'ad ini, para ulama Islam berpandangan bahawa wa'ad sebagai keperluan untuk kepentingan pihak yang berkontrak. Menurut ulama Islam, wa'ad tidak boleh ditafsirkan secara kasar dalam penggunaannya yang terhad. Sebaliknya, wa'ad boleh menjadi alat inovatif dalam menstrukturkan banyak kontrak hadapan perbankan Islam yang memerlukan fleksibiliti dengan komitmen penuh pihak yang terlibat tanpa menjejaskan prinsip asas syariah. Ia adalah prinsip yang diterima sebulat suara bahawa memenuhi janji ialah satu kemestian atas sebab etika dan agama. Janji mutlak yang tidak tertakluk kepada sebab tertentu dan tidak memberi kesan kepada kerugian kepada pihak yang satu lagi ialah tidak mengikat di sisi undang-undang, tetapi orang yang berjanji akan dilabel sebagai pendusta, oleh itu berdosa di sisi Allah. Sebaliknya, janji bersyarat menjadi terikat dan boleh dikuatkuasakan kerana ia boleh menjejaskan kepentingan pihak lain, mungkin mengalami kerugian jika janji itu tidak ditunaikan. Janji untuk membeli barang yang pada mulanya dipesan oleh pemberi janji daripada penerima janji menjadi mengikat dan boleh dikuatkuasakan bagi mengelakkan gara, iaitu unsur tidak kepastian dalam perkara yang dijanjikan. Adalah difahami dengan baik bahawa wa'ad mempunyai implikasi langsung dalam menentukan pematuhan syariah bagi produk perbankan Islam tertentu. Kedua-dua pihak mesti memahami sifatnya dan akibat daripada pelanggarannya. Hak penerima janji yang telah bertindak atas janji itu dilindungi dengan baik dalam kedua-dua undang-undang syariah dan sivil, serta juga boleh dikuatkuasakan di mahkamah undang-undang. Sekian daripada saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.